Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Encik Zamrul Amri bin Zakaria, Pengarah Muzium Negara, yang saya hormati Cik Siti Rabiah binti Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Muzium Negara, seluruh akaki tangan Muzium, Jabatan Muzium, dan tidak saya lupakan seluruh kaki tangan National FM yang berkolaborasi, susah juga nak sebut tu ya, dengan Jabatan Muzium untuk program kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia tak akan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya sallallahu alaihi Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah lah? Dia sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian. Oh, seronoknya, excited kan nak masuk exam kan. Ya, tak ada lah. Kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, disyukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok pasal apa kita kena uji. Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT, darjat, dan akan mengangkat darjat seorang hamba itu di sisi. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dia iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Subhanallah, macam mana nak cerita? Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabarlah. Dia kalau boleh nak cakap kata,
Dia kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa, bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah, ini ujian daripada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa, bolehlah hang cakap macam tu. Jadi, macam itulah keadaan dia tentang Ustaz Ismail. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ni bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak nikmat tu jadi ujian kat kita. Bila sebut ujian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita duduk darjah 6. Kita duduk darjah 6 nak masuk tingkatan 1. Dia ada ujian dia ada nama dia, ujian dia yang UPSR. Betul ke lah ni? Sekarang ni UPSR lagi tak? Kita tadi faham ke tak faham saya cakap ni? Macam tak faham aja. Semua macam fokus. Senyum ke, moncong ke, saya pun tak nampak, masing-masing tutup mulut kan. Dia interaction ni penting kan. Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, Allah sallallahu Muhammad, bila kita duduk darjah 6 nak masuk tingkatan 1, nak tengok kita layak tak layak masuk tingkatan 1 tu. Dia ada ujian yang nama UPSR. Sehari ada PT3 pula, sehari ada SPM pula. Kadang-kadang kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk tu, yang itu sudah lah. Pasal apa ada ujian? Salih Asyamat. Lepas tu pula dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia ABCD. Kan bagus kalau buat ABCD semua betul belakang. A pun betul, B betul kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duk bersoal kat Allah selalu. Selalu kata apa? Kita selalu kata apa kat Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat ni? Pasal apa Allah kan Allah buat yang halal semua senang? Kan Allah bagi tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak ada tes ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita ni layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana, kemampuan kita untuk kita berada pada satu level. Dan Allah SWT, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai tu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allah SWT faham tak? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan kalau ujian dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa, kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat. Soalan bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa, yang ni kita tak berasa ada satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana. Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah kan, kita makin jauh pada Allah. Yang tu Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ni, anak saya baru 2-3 hari, beberapa hari lepas, hari Sabtu lepas, Sallallahu alaihi Muhammad, dia duduk dekat universiti. Kemudian Sallallahu alaihi Muhammad keluar nak pergi beli barang, naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. Kawan dia lah ajak. Dia kata malas nak keluar itu, rasa malas nak keluar, puasa-puasa ni semua kan. Dia teman aku, Ustaz, nak pergi bank, Ustaz, pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Teman-teman je, tak apalah, dia bonceng kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang, langgar, patah, melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan boleh bayang momen tu. Dia kata apa, tak apa, saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call, ayah, ya, ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya, Aisyah accident. Dia cakap tu, Aisyah accident. Saya kat mana ni?
Ni Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk kat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ayah. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duduk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap sabar nah, tahan saat nah. Words tu boleh cakap, dia yang duk asal tu macam mana? Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Waktu ada seorang Salih alaihi wasallam, tuan-tuan, dia nak bawa anak beranak dia, nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian Allah Salih Muhammad, anak saudara dia nak ikut sekali, anak saudara join sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang, kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah, saya Muhammad on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard, ada satu apa ni laut lah, pantai tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang-jarang pergi sebagainya. Dia kata, alah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan, subhanallah, Saimat elok pergi mandi dekat situ, tiba-tiba 2 orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan, Salih Aziz Muhammad, 2 orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. 2 orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah, ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak maksud saya? Tuan-tuan bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Kalau lah aku tak pergi ke sini, kalau lah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah, tuan-tuan, Allah, tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggung lah, ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk-terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duk ulang cakap, kata kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi doa, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima, tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah, ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut, Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham tak tuan-tuan? Salih Aziz Muhammad. Kalau dalam bab ujian yang macam tu kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah, rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita mungkin insya-Allah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu, dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat, rajin dah nak angkat tangan. Dah. Waktu tak dapat lagi, minta ya Allah, dapat Salih alaihi wasallam, Allah bagi, jarang dah nak angkat tangan. 4 tahun 5 tahun kahwin tak dapat anak, Salih alaihi Muhammad, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun masya-Allah malu dah. Asal balik kampung je orang tanya, dulu waktu tak kahwin orang tanya tak kahwin, ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula, Salih alaihi Muhammad, awaklah pilih kawan ni tam. Semua serba tak kena. Lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni, takkan 2 saja. Takkan bila nak ada anak ni, tanya. Macamlah anak boleh pergi beli kat pasar raya.
Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Syekh Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market sikit dia kata. Geram dah sebut gitu. Dah dapat seorang lagi, dia kata, bila nak boleh adik dia. Dapat dua-dua laki-laki, takkan laki-laki dua-dua kot. Tak ada ke perempuan. Semua tak kena. Begitu amat macam tu. Sabarlah tuan-tuan Syekh Muhammad. 4 tahun 5 tahun dia minta Salih alaihi Muhammad, sembahyang hajat lah, baca Quran lah, orang sebut waktu mana makbul doa apa, buat apa amalan, buat belakang. Tahu-tahu dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa sembahyang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula, yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu. Tuan-tuan yang biasa dapat anak, berapa ramai orang dapat anak, dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu sampai anak dia putus susu. Dan putus susu kan, berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tentang Salih alaihi Muhammad, 2 tahun sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan, Salih alaihi Muhammad, siapa ada anak tahu. Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih alaihi Muhammad, sembahyang lambat jangan cerita, tu biasa. Dan biasa salahkan anak-anak dengan lambat. Salih alaihi Muhammad, kalau boleh anak tu kata, itu minta sangat, bukan main lagi merayu meritih. Allah bagi tu buat apa? Dia jauh diri pada Allah dalam keadaan tak sedar. Ujian tu jadi istidraj dekat dia. Niaga dengan cerita lah, minta kerja. Hari pi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung, ni saya nak interview ni Museum Negara. Kan? Mak tolong Ustaz, tolong doa ni, mak tu baca Yasin lah kat kampung tu, subhanallah. Angkat tangan doa malam tu, baca sujud, sujud punya lama dalam sunnah hajat dia. Sekali nak masuk depan pintu tu, siap hak tu depan pintu tu, punya tangan doa. Habis subhanallah, tuan-tuan, baca doa macam-macam. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah waktu dia nak pergi interview tu, mencanak naik aja tu. Kan? Betul-betul faham ke tak faham ni? Kan nak tukar bahasa ni, kan? Allah subhanahu. Jadi subhanallah, Salih alaihi Muhammad. Lalu Salih alaihi Muhammad, tuan-tuan, dapat kerja, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja, Allahu akbar, azan. Mailah Allah panggil, mailah semayang sat saya 5 minit je. Sibuk ni hari ni nak kena impress ni, nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Dan hari pertama tu semayang lambat. Ada hari pertama tu tak semayang dah. Subhanallah, tuan-tuan boleh bayang tak macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi nikmat ni bagi kita jauh pada Allah. Jadi sama ada dia ujian yang nama dia Allahumma salli ujian apa? Ujian bentuk musibah ataupun ujian bentuk nikmat, kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan salih alaihi wasallam dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni. Pasal apa? Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia keras gitu apa. Jumpa doktor dah kan? Pak Ustaz, Ustaz, tolong doa Ustaz, angkat tangan doa. Ni last lah ni. Kata, tak tahu dah macam-macam jenis berubat syirik tak syirik semua pergi dah. Last ni dia cari ni, Ustaz, Ustaz tolong doa Ustaz.
Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Lah sekali baru dia nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat lah, dia kata. Subhanallah. Dan tunggu tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kita Rasulullah dalam sebuah hadis, man ata kahinan al-arafan aw sahiran fas'aluhu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telik, tukang sihir, pi minta tolong dengan dia, lalu sallallahu alaihi wasallam pi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataan dia, maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amalan-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi Allah nak uji iman kita, betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Salih ala syamat ni. Kita ada lebih kurang 10, insyaAllah kita berhenti dalam pukul 3 saja. Tak berbunyi. Dia sejam je. Baik, Allah syamat tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih ala syamat, mungkin salih ala syamat ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik, atau Allah nak menyelamatkan kita salih syamat daripada kejadian yang buruk. Maksud dia ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana, naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan, jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Tu. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Doa makan, doa makan kita ni. Silap Allah malaka sumtu lagi dia baca kan. Salli ala sayyidina Muhammad. Subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa ni, tu guru ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Ni waktu-waktu kita duduk berada dalam zaman COVID-19 ni, bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi tu, sepanjang hari tu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu masuk maghrib, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Dia kata, ya betul. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ni, hari tu aku terlupa untuk baca ayat ni. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu, Allah nak bagi juga musibah tu, Allah lupakan kita dengan doa tu. Ikhtiar kita, doa lah, doa, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim. Siapa dah hafal dah kat tangan? Alhamdulillah. Siapa tak hafal lagi kat tangan? Ini yang dua-dua tak angkat dia, siapa? Saya faham tawaduk. Tawaduk ni yang cerita kat orang. Ataupun memang tak hafal lah. Hafal lah. Ni doa penting ni. Percaya ni Nabi SAW sebut ni. Kalau percaya kena buat lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dan waktu nak naik kenderaan, baca 7 kali. Baca 7 kali dalam keadaan jangan ada interruption. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwal alim. Bismillahilladzi. Elok baca yang kedua, tiba-tiba, mak, beg ni letak kat mana? Tu interrupt. Interrupt tu pergi settle dulu, lagi sambung balik, refresh balik pergi jadi 7. Faham tu? InsyaAllah, biiznillah Allah akan selamatkan kita dalam perjalanan. Kita baca semua komplit dah, on the way pun pergi kerja, tiba-tiba tayar pancit pergi jalan. Kita kata apa? Tadi baru baca doa kan? Gitu. Saya pernah sekali tuan-tuan, saya ingat Sallallahu Alaihi Muhammad, waktu tu on the way nak balik, ada ceramah kat KL, on the way nak balik Kedah, nak balik Penang waktu tu. Ada kuliah pula kat Penang tu. Sampai separuh jalan, tiba-tiba saya tengok kereta berhenti banyak tepi jalan. Berderet kereta berhenti tepi jalan. Saya kata, pasal apa kereta ni semua berhenti tepi jalan ni?
rombongan apa duduk tepi-tepi highway ni, rupa-rupanya ada satu skru yang panjang-panjang tu jatuh pada lori, berlombok kat atas highway tu. Siapa lintas tu semua kena. Ada yang pancit sebiji tayar, ada yang pancit 2 tayar, ada pancit 4 tayar. Saya pancit 2 tayar. Kalau pancit 1 tayar boleh tak tukar tayar tu? Satu ni pancit 2 tayar nak tukar macam mana? Semua kena tunggu. Duk fikir, apalah Ustaz Zaman ni. Tadi rasa macam baca doa dah, apa sih macam tu. Tuan-tuan yakin tak dengan Allah tahan kita yang tu, mungkin ada benda yang besar kat depan tu yang Allah nak selamat kita. Dia bagi musibah kecil berbanding musibah besar. Faham tuan-tuan? Sekali lagi jadi kat saya hari tu, cerita pengalaman kita, saya senang sikit kan, bawa anak, bawa baby je. Dua atas kita duk rasa nak pergi kuliah ni, tiba-tiba seolah baby buang air kat dalam. Lepas tu bocor pula pampers dia tu. Aduh, berdengung satu kereta. Kalau tak bocor tak apa lagi, boleh kan lajak kan. Bocor pula, berhenti tepi jalan, berhenti kat RNR. Cakap kat isteri saya, turun cepat-cepat ni, lambat dah ni. Isteri saya pun tak sempat berhenti lagi buka pintu tu. Macam tu lah, nak beritahu kata laju tu, cepat-cepat. Saya ingat lebih kurang 4-5 minit macam tu lah. Dia pun masuk balik kereta, jalan. Subhanallah tuan-tuan, elok sampai dekat Gua Tempurung. Tahu Gua Tempurung dekat Perak tu kan, tempat tu kan selalu insiden kan, hujan lebat, hujan sangat lebat tuan-tuan. Ustaz Muhammad tiba-tiba jam, start. Ustaz Muhammad dekat Waze tunjuk apa, stainless steel traffic, stainless steel tuan-tuan. Stop. Rupanya depan saya, beberapa minit depan saya tu berlaku kemalangan, ada kereta terbabas. Kemudian hujan lebat, kereta gang langgar dia. Dekat berapa biji kereta yang terbabas. Waktu tu saya melanggar kereta yang terbabas tadi ni. Rupanya ya Allah baru perasan, kalau aku terawal sikit mungkin kita semua. Benda ni kadang-kadang jadi kat kita. Banyak kali jadi yang kita tak perasan. Seorang raja dalam kisah, dia tuan-tuan, Allah SWT, dia keluar berburu. Dengan dia punya ulu balang dia pun semua. Lalu dalam tempoh pemburuan itu, dia kena penyakit kat telinga dia, sampai macam bernanah-nanah kat telinga dia tu. Dia pun macam irritated lah, merasa macam pasal apa lah ni, waktu ni lah nak sakit pun, waktu ni lah waktu aku nak pergi buat ni lah nak jadi macam-macam pun. Dia duduk bising-bising tu, tak puas hati. Lalu subhanallah, Ustaz Muhammad makin teruk kat telinga dia tu. Tiba-tiba takdir cerita, kelompok depa itu ditangkap oleh Salih Alaihi Muhammad, orang-orang yang duduk dalam hutan yang jenis makan orang. Diceritakan ulama kisah ni. Lalu subhanallah Salih Muhammad, lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dan waktu tu semua orang ditangkap untuk dimakan kecuali dia. Kenapa? Sebab hanya orang yang perfect, yang sempurna saja tu yang akan dikorbankan. Orang yang ada penyakit, orang tak korban. Rupanya Allah nak selamatkan. Baru dia nampak tu. Sama juga dengan kes seorang ni, dia jual tahu. Orang utara cakap tokuah. Ada orang utara sini. Tahu. Dia masak tahu ni tuan-tuan, dia masak tahu ni dia untuk kira macam kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, tak kai tak makan lah. Orang baik masak tahu bagi-bagi, kemudian sekejap lagi nak pergi meniaga tahu ni, nak kena lintas highway, nak kena lintas bendang, kemudian lagi tunggu van pula tepi jalan. Lepas tu Ustaz Samad, dia punya Allahumma salli ala Muhammad, tempat meniaga itu, pasar tu di sebalik sana bukit tu, kena naik bukit, naik van tu. Satu hari waktu dia siap-siap untuk meniaga tu, dia berjalan sampai kat tengah kawasan bendang tu, tergelincir, jatuh prum, habis rosak dia punya tahu dia. Sedih macam kita lah, sedih, apalah aku buat hari ni, kenapalah ujian macam ni, waktu macam-macam ni lah nak uji, aku perlukan kepada duit, kenapa Allah buat aku macam ni. Balik dia sedih, dia duduk kat tangga. Tiba-tiba kawan dia datang, kamu tak berniaga hari ni? Dia tak berniaga. Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal apa kata Alhamdulillah tak berniaga? Dia kata, tahu tak, van yang sepatutnya kamu naik tu, van yang sepatutnya kamu naik tu terbabas, jatuh. Berapa ramai orang yang cedera tu.
Alhamdulillah kamu tak pergi. Waktu tu baru dia nampak, ya Allah, rupa-rupanya apa yang berlaku kat dia tu Allah nak selamatkan. Tapi apa yang dia rasa mula-mula tadi ni? Kenapalah sedih. Kita pun selalu macam tu tuan-tuan. Kita banyak benda yang jadilah hidup kita yang selalu kita komplain. Kenapa Allah uji aku macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa jadi macam ni kat aku? Salih Aisyah Muhammad. Jancik timbalan mengarah kita ni. Duduk jauh Sabah. Kan Maksudnya, kenapa lah tak jauh sangat ni? Kadang-kadang kita fikir kan, kenapa lah aku posting jauh sangat ni? Kenapa macam-macam kita question apa yang Allah buat kat kita. Tapi Allah tak, yang tu yang baik untuk kamu. Di situ ada kebaikan untuk kamu yang kita tak tahu. Tapi kita, sifat kita ni selalu question Allah. Salih alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, lepas pada tu kawan dia duduk dengan kawan, tiba-tiba ada seorang mai. Dia kata, tuan ni kan yang meniaga tahu tu? Saya yang meniaga tahu tu. Salih alaihi wasallam. Dia kata, saya nak beli tahu. Minta maaf lah tuan, tahu pun tak ada rosak apa semua. Tak, memang nak beli tahu rosak. Sebab apa? Sebab ni ada itik-itik orang dia hantar, saya tak ada makan lagi, saya nak beli benda makan untuk itik-itik yang baru sampai tu. Nak cerita kalau rezeki Allah jaga, Allah kata kat kita, rezeki tu ada, jangan risau. Tuan-tuan, Allah muslimat. Cuma macam mana nak didik hati kita supaya sentiasa bersangka baik dengan Allah? Apa saya hidup? Macam mana nak didik hati ni, ya Allah? Itulah yang terbaik untuk aku. Mana terkandung di sebaliknya. Sebab tu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, sabar. Sabar ni, dia nak tahu iman kita dengan sabar. Sabar kita ni hasil iman ialah waktu pertama-tama kali kita diuji tu kita sabar. Seorang perempuan menangis dekat kubur anak dia, meratap, menangis. Salih alaihi Muhammad. Comel telefon ni ada Mickey Mouse lah. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad waktu tu menangis dia kat kubur. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Kehilangan anak. Nabi SAW, Nabi kata sabar. Lebih kurang macam tu lah bahasa kita ni. Sabar. Dia tak pandang mu, dia tak tengok siapa yang cakap tu. Dia kata apa? Pergi kamu pada sini, berambus kamu pada sini. Kamu tak rasa apa yang aku rasa. Pandailah cakap. Halau dah. Nabi pun pergi ya. Lepas tu ada orang yang beritahu kat dia, tahu tak siapa yang sebut tu? Tahu tak siapa yang cakap kamu ni? Siapa? Itu Rasul SAW. Ya Allah, Rasul ke? Tak tahu. Dia bangun, dia lari-lari pergi kat Nabi SAW. Dia pergi kat depan rumah Nabi SAW, jumpa orang yang jaga rumah Nabi SAW. Saya nak jumpa Rasul, saya dah sabar dah ni, saya dah sabar dah. Nabi SAW kata apa? Sabar tu waktu pertama-tama kali kami diuji, yang tu kan sabar. Itulah redha. Sabar. Kalau orang yang redha dia datang kemudian, itu biasa. Pak Long dia meninggal. Oh, tak ridha Allah, biarlah. Tak ada orang dah lah ganti Pak Long ni. Orang tu kata apa? Sabarlah Mak Long, sabar. Terus duk cakap lah, tak rasa apa aku rasa ni, yang pilau tu. Macam tu lah Mak Long tu. Tu makin lama, sebulan, 2 bulan lepas tu orang duk pujuk dia. Lama-lama pula ada orang main beritahu kata apa? Tak apa, Pak Long tak apa. Tutup bilai tu pun duk cari calon isteri juga. Nampak je okey juga tu kan. Makin lama makin reda. Sampai satu hari, Mak Long macam mana Mak Long? Alhamdulillah Mak Long redha dah. Redha berapa lama ni? Lepas 6 bulan, lepas setahun. Itu biasa. Yang luar biasa ada mana? Waktu kena tu redha. Ini luar biasa. Dan orang ni, orang yang mampu duduk macam ni ialah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi pada Allah. Dia panggil apa? Nak menilai hikmah di sebalik musibah. Dan salih sama. Kunci dia apa? Sabar. Yang ketiga, Allahumma salli alaihi Muhammad. Allah beri ujian untuk mengalih musibah yang lebih besar. Sebut tadi, yang tadi mengganti yang lebih baik kan? Yang ni Allah bagi ujian tu untuk menggantikan untuk mengalihkan musibah lebih besar.
Dan ketikanya Allah berikan satu musibah kecil berlaku ke atas kita kerana menghalang satu musibah yang lebih besar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam kita ada cerita tentang satu keluarga ni duduk di satu kampung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam duduk aman damai, tenang. Dia ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang, yang sangat keluarga tu sayang. 3 ekor binatang peliharaan yang sangat keluarga tu sayang. Yang pertama ayam jantan. Ayam jantan ni fungsi dia ialah untuk kejut keluarga tu bangun untuk tahajud, untuk. Tuan-tuan sini ada yang belayam tak? Mana ada belayam Ustaz? Subhanallah, kena sama dengan di BKL tak pasal. Kan? Kalau tuan-tuan belayam, dia pukul 4.30 pagi dia start kokok tuan. Dia alarm clock. Orang kampung dulu belayam untuk jaga, untuk kejut subuh. Kan? Ayam bangun awal pada tuan. Tuan kena tak jaga-jaga lagi. Sallallahu alaihi wasallam maknanya. Dia bela ayam tu alarm clock dah. Sayang sangatlah. Yang kedua anjing. Anjing ni tugas dia untuk jaga harta. Kita orang Islam ni boleh bela anjing dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk jaga rumah. Yang kedua untuk jaga tanam-tanaman dan jaga binatang, apa dia panggil apa? Gembalaan. Yang ketiga guna untuk berburu. Tapi bukan anjing biasa-biasa ni, anjing yang ditrain. Memang anjing ni kalau tugas dia tahu tugas dia tu. Bukan dia ambil stray dog tak bawah kita, tak begitu. Dia memang anjing tu faham tugas dia. Kadang-kadang besar anjing tu. Tapi nak sampai tahap boleh bela anjing tu, tengok dulu option yang lain yang ada. Kalau tak ada option yang ada, baru boleh bela anjing tu untuk jaga rumah. Faham? Boleh pasang CCTV ke, boleh tak guard ke. Pasang TV harganya 4,000, beli anjing harganya 5,000. Boleh pasang TV dulu. Boleh faham tu? Saya sembang anjing kat depan besar untuk bila kayu basikal nak pi masjid. Lalu depan rumah dia sekali tombang basikal tu, lari balik tu. Bila tu tengok kepelikat pun tinggal kat sana. Sampai masjid tinggal sebek pakai seluar dalam. Tuan-tuan semua, ada jenis anjing jaga rumah kan. Dia jaga tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia jaga harta ni. Kita kadang-kadang buat CCTV pun pandai kan. Orang pencuri ni pun pandai juga. Dia tengok ada CCTV banyak-banyak kat rumah. Dia kata rumah ni banyak harta, tengok CCTV banyak. Kan? Begitu. Ada seorang tu dia ada kes kecurian berlaku kat rumah dia. Sayyidina Ali Muhammad. Dekat kawasan rumah dia tu ada kes kecurian. Kita dia buat apa? Dia pergi dekat ni apa tu pasar karat. Dia pergi beli yang tipu punya CCTV tau, letak bateri tu, letak tu menyala lampu dia tak fungsi pun. Dia letak banyak kat rumah dia. Tak berapa lama rumah dia kena pecah dulu. Kenapa ni CCTV banyak sangat ni, mesti banyak harta ni. Subhanallah. Dan tak anjing sekok kat rumah dia. Yang ketiga ada apa? Saya sembah ada keldai. Keldai ni habuan pergi ambil air dekat untuk urusan dalam rumah lah, dekat telaga tu, nak wuduk ke, nak mandi ke apa semua, nak masak rumah. Itulah tugas dia. Jadi sayang sangatlah 3 ekor ni. Tiba-tiba ayam mati. Sedih lah sikit. Pasal sedih lah sikit ayam mati. Tapi tak apa lagi lah, ayam mati tu okey lagi. Lepas tu anjing mati pula. Orang kata ayah, anjing kita mati ni adalah ayam mati pun ni, anjing mati pula. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Mesti ada kebaikan kat situ. Ayah ni dah bertimpa-timpa dah ni, dah ayam mati pula ni. Alhamdulillah. Macam mana? Alhamdulillah ala kulli hal. Duk tiba pula kaldai mati pula. Dia kata, ya Allah ayah ni bertimpa-timpa ni masalah kita ni pasal apa ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Ayah ni semua alhamdulillah. Ni lepas mati tu bertimpa-timpa musibah kita ni. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak berapa lama lepas tu tuan-tuan, tiba-tiba kampung tu diserang. Yang semua rumah yang ada tanda-tanda ada harta, semua rumah tu diceroboh dan dirampas, kecuali rumah dia. Sebab apa? Ayam pun tak ada kat rumah. Nak cerita miskin tu sampai ayam pun tak ada kat rumah, macam tu lebih kurang. Kan? EFI pun tak ada. EFI tu kaldai tu lah. EFI pun tak ada.
Motor sebiji pun tak ada. Terus juga miskin. Tangan ni tak hidup kacau rumah ni tak ada apa-apa. Juga kita pergi tengok dulu. Oh, rumah tu ada motor sebiji. Pergi tu rumah tu. Oh, rumah ni ada kereta. Pergi. Macam tu lah lebih kurang. Akhirnya diselamatkan. Ayah dia kata apa? Tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesti ada benda yang Allah nak simpan. Macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat? Macam mana nak boleh rasa macam mana yang mereka ni rasa? Allahu Rabbi, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Jawapan dia apa? Salli ala Muhammad. Apabila kita mampu untuk menilai hikmah di sebalik musibah. Macam mana nak mampu untuk menilai hikmah di musibah ni? Jawab dia, sangka baik dengan Allah. Sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah sebut dah, Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad. Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Allah haramkan kezaliman atas diri dia. Allah takkan sekali-kali berlaku zalim kat hamba dia. Habis apa yang jadi kita ni? Apa yang jadi kat kita tu, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Tak ada yang lain. Kalau dapat yang lain, rosak kamu. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok tak? Pernah tak kita minta doa? Di antara kunci ni, sambil-sambil saya duduk cerita ni. Nombor satu kita sebut apa ni? Bila kita berdepan dengan ujian ni, salih Muhammad, salih Muhammad, apa ni? Sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Yang keduanya sabar. Yang tiganya buat apa? Doa. Banyakkan doa. Tapi subhanallah, tuan-tuan perasan dalam kadang kita minta doa ni, salih Muhammad, macam tak makbul doa kita ni. Allah kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku akan mustajab, aku akan doa. Salih ala Muhammad. Allah janji. Salih ala Muhammad. Wa man asdaqa minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar janji dia melainkan Allah? Tak ada. Allah kalau dia janji, mesti dia bagi. Tapi pasal apa kita duk minta doa macam tak dapat? Bukan tak dapat. Allah akan bagi sesuai dengan kebaikan untuk kita. Kalau benda tu baik, waktu tu Allah bagi. Tadi nak mai kerja tadi baca doa tak? Naik kenderaan. Baca doa tak? Angguk pun tak geling pun tak ni macam mana? Cik seorang ni angguk. Baca doa tak? Tak angguk dia tak baca doa kat Tiba-tiba sampai selamat. Maksud doa makbul tak? Makbul tak tu? Nak tidur semalam baca doa tak? Baca doa tidur. Bangun selamat pagi tadi, elok je, segar bugar aja. Maksudnya apa? Makbul tak? Makbul. Antara benda yang paling banyak, doa yang paling banyak Allah makbulkan ialah doa yang immediate Allah bagi. Banyaklah Nazir. Cuma kadang kita tak perasan. Salih Muhammad. Kita ni jenis macam mana tuan? Jenis kalau kita tak dapat kita minta, lepas kita dapat kita lupa. Macam itulah kita. Kan? Allah ya Allah, Allah selamat, kalau selamat sampai lupa tu Kau lah nak kata alhamdulillah bila dah sampai. Macam itulah keadaan kita ni kan. Waktu nak makan doa tu bukan main. Perut tengah lapar. Allahumma lakal sumtu bika amantu ala rizqika abtatu barakatuh. Allah barakna fi marzaqtan wa qina azabannar. Macam-macam macam doa tu sementara nak tunggu masuk waktu apa ni? Waktu buka puasa tu. Kurma standby kat tangan. Dan Allah masuk mulut selalu, subhanallah. Tuan-tuan, panjang baca doa waktu nak buka puasa, waktu nak makan. Lagi lepas makan, berapa ramai pula orang yang baca doa lepas makan, baca syukur lepas makan, lepas dia makan. Berapa ramai? Saya ingat mungkin dalam 10 yang baca doa waktu makan, agak-agak ada tak 10 dia juga yang baca doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Paling tidak kata alhamdulillah sudah. Tak ramai yang mampu buat. Sebab pasien kita ni minta belum dapat, dah dapat lupa. Allah. Setuju tak setuju saya cerita tu? Mengaku budak ni. Mengaku bil lah tuan-tuan, tak payah tunjuk soleh sangatlah. Yang kedua, bila kita minta tu, Salih Ahmad, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Tak baik. Kita berasa baik. Tapi tak, Allah tahu benda tu tak baik. Minta.
Ya Allah, bagilah orang ni cantik sangatlah, segok sangatlah ya Allah. Putih lah. Punya tekan ta syaddah kat atas. Putih lah. Ya Allah, bagilah kat saya. Bagilah dan meminang saya ni. Macam tu kan. Habis tuan-tuan tahu yang dapat apa? Hitam. Aduh, jam dia kata. Minta yang lain dapat yang lain. Saudara semua, tuan-tuan, banyak benda kita dapat tuan-tuan. Bila minta yang lain dapat yang lain, kita rasa makbul ke tak? Taklah. Minta yang lain dapat yang lain. Kan? Pasal apa Allah tak makbul ni? Pasal apa tak makbul ni? Tak. Yang tadi duk minta tu tak baik kat kamu. Yang duk minta tadi tak baik kamu. Yang ni baik kat kamu. Siapa tahu? Allah tahu. Kita bukan tahu. Betul kan? Saudara semua. Hari tu ada satu kes. Kita kadang-kadang anak-anak kita duk main pisau tu. Anak-anak kita dia duk tengok kat dalam kartun-kartun pun, kadang-kadang kartun-kartun ni suka tunjuk kartun-kartun yang lawan-lawan apa semua. Pengaruh. Game-game, video game tu, tengok sama anak-anak tu duk main game apa. Tembak-tembak, game bunuh-bunuh dan sebagainya. Dia mempengaruhi tu tak? Dia mempengaruhi anak-anak kita. Salih ala Syekh Muhammad. Kadang dia nak bawa unsur game tu keluar. Anak-anak dia suka main pisau, benda berkilat-kilat. Dia bukan tahu kerana pisau tu bahaya. Hari tu jadi satu kes. Dia ada 3 orang anak, baby seorang. Yang abang-abang tu kecil-kecil. Umur 3 tahun, 2 tahun, lebih kurang kecil-kecil lah. Dapat baby seorang lagi. Baby ni duduk menyusu lagi. Duduk dekat buai, baby ni menangis. Orang-orang menangis. Mak dia yang tengah duduk siang-siang ikan ke apa, duduk dekat dapur tu, tinggal lah tu, pergi uruskan adik tu. Tinggal ni pisau. Adik yang abang 2 orang ni main pisau. Tak boleh bayang lah apa jadi kot. Saya macam mana? Main pisau, tertikam adik dia seorang. Saya macam mana? Kita kalau anak-anak kita main pisau, tak bagilah. Tapi dia kata apa? Jangan main pisau tu, ambil. Mak ambil dia. Jangan main pisau ni, bahaya tau tak? Mak jahat, mak tak bagi saya main, mak tak bagi kita main. Dia duduk marah kat mak dia sebab tak bagi main pisau tu. Dia tak tahu kata pisau tu bahaya. Mak dia tahu lah kata pisau tu bahaya. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok. Kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni, oh ni elok dah ni sesuai dah ni. Kita berasa. Tapi Allah kata, tak sesuai kat kamu. Tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok, yang ni tak mau, yang ni tak baik. Protes Allah. Rasa-rasa betul-betul duk jadi tak benda tu dalam hidup kita macam tu? Tak faham ni? Ada muhasabah kot noh. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duk buat tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Tambah-tambah waktu duduk dalam pandemik ni kan. Semua tak betul. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua salah. Semua tak elok. Allahu Rabbi. Ni Allah kata apa? Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innu adzabi lasyadid. Allah sebut surah Ibrahim. Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat. Mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Kat orang. Dia duduk rumah elok dah. Rumah dia rumah flat, 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukup lah, just nice lah for the family. Dia, suami dia, anak dia 2 orang, cik-cik, cukup lah, cukup. Mai mak daripada kampung tu, mai duduk lemah. Tak rasa sempit ke? Tak rasa sempit ke ni? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni, mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu,
Kes mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit dah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang. Kita duduk ni amat elok, seronok. Sekejap ada orang mesej kat kita, kesian kat hang lah, moga-moga hang tabah. Dan dah rasa apa? Down. Siapa aku jadi? Jahat mulut. Tadi syukur, terus tak syukur. Saya nak ada sembah. Ada seorang tu dia bersalin. Salin. Dapat anak. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin suami bagi apa? Saja nak tanya. Ada orang hadiah kereta ke sebiji ke? Tak. Seorang dapat seorang anak sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Ustaz biasa. Mana dapat apa? Tak dapat apa. Salih Muhammad apa? Allah, suami isteri biasalah kan. Masing-masing kadang-kadang korban. Yang paling best tu tahun tu tuan-tuan, tahun tu waktu dapat anak tu betul dengan birthday dia, perempuan tu, muslim apa ni, isteri dia tu. Tahu suami dia kata apa? Hadiah abang tahun ni, yang ni. Dia kata aku setengah mati. Dia kata. Tapi biasalah kita hidup keluarga macam tu lah kan. Saya jawab tu. Lalu subhanallah. Tuan-tuan, dia dapat anak, kakak dia mai rumah, kata dia kata apa? Suami hang bagi hadiah apa hang dapat anak ni? Tak ada apa lah kak, biasalah kami bukan ada apa-apa ni. Apa suami hang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Setiap kali dapat anak, ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation, hang punya pengorbanan dia lagi besar tau tak? Tak kalah RM1, RM2 pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa, anak paling murah dah tak rasa apa. Hari tu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Tu muncung lebih daripada hidung tu lah. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah orang perempuan ni bagaimana. Dia muncul tu ya. Ni siapa ni? Tak ada apa. Tu ada apa lah tu. Kita kenal dah. Tak ada apa. Tu ada apa lah tu. Allah. Tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Yang 3-4 orang anak tu sebelum ni, nak cerita jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tentang kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia, kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Iman. Nama Allah Subhanahu dan syukur, belajar syukur. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah rabbil alamin. Salih sebenarnya. Nah, kadang-kadang berniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main, "Nah, berniaga ni masuk bisnes ni. Kata ni bisnes ni bagus ni." Kita Ustaz Syamad. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. Kata 16 company dah aku masuk, semua lingkup kata. Betul. Aku berniaga apa pun tak mau jadi. Orang berniaga tudung, aku jual tudung. Tak laku lalah laki aku pakai tudung. Orang buka burger aku dekat burger, lingkup dengan burger-burger sekali. Tak tahu nak buat apa, semua tak jadi. Dah, Allah tahu kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam berniaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Tu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Disebut dalam riwayat sebut, ada hamba aku ni dia kena kaya, dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni dia kena miskin, dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya dia jauh pada aku. So Allah duk bagi tu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor 3, kita minta doa pada Allah. Salih alaihi Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah, baru rasa nikmat dah apa semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan, hutang saya saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang, umur 40 tahun lagi banyak hutang. Betul kan?
minta kaya, kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang, nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat, entah jauh dah, entah dia keluar pada, entah dia meninggalkan agama dia, tak tahu. Maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut. Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, dia kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagi lah. Kan? Saya semangat. Yang keempat, kita minta doa. Benda yang kita minta tu tak sesuai dulu kini selamanya. Ya, pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Nak ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan, yang kedua kita sebut apa tadi? Salli sayyidina Muhammad kan. Nah, Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi sedikit nikmat untuk ganti dengan nikmat lebih besar. Yang ketiga, Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita atas siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah, ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingat bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar lah. Astaghfirullahaladzim. Dah berapa kali istighfar hari ni berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar tak? Pernah tak duduk astaghfirullahaladzim, 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 sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita? Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali tuan. Kita dosa berlambak, lagi tak istighfar, lagi banyak dosa, lagi tak istighfar. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi as-sayyi'ah hasanatan tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Kita solat ni, duduk dalam majlis ni, duduk sambil tahan mata. Ya Allah, Allah. Ni okey duduk kat kerusi ni. Mau kerusi saya sedap lagi, ada kosen-kosen. Kerusi tu gerak. Allah, ya Allah, sakit pinggang. Solat macam tak seronoknya, insya-Allah kan. Solat bila lah nak habis ni, rasa macam tak nak break pula ustaz ni. Betul. Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya ampun dosa dia. Tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Dia keluar sekali ni, berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Saudara Muhammad. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, jalan. Tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Pergi ambil wuduk pula lagi. Masuk keluar dosa pula jari, keluar dosa pada muka, keluar dosa kaki. Subhanallah. Allah duk tunggu nak ampun dosa kita je dengan kita melakukan kebaikan. Tapi malas juga. Sembahyang sunat malas, baca Quran malas, istighfar malas, buat ibadat malas. Bila nak ampun dosanya? Tahu Allah buat apa? Bagi ujian sikit kan. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki, tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil isap tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Tunggulah, siap lah. Seluk-seluk jari, pin melekat 10. Tapi kita heran muslimat, dia seluk, dia tak kena pin tu. Pandai tu. Ambil handphone. Masya Allah. Kalau boleh buka beg tu, satu rumahnya barang dalam beg tu. Punya terror. Subhanallah. Sebab tertusuk juri, tertusuk apa jarum pin dekat jari. Aduh, kena. Tak apa abang, pengampunan dosa abang tu. Allah Rabbi Tuhan Muhammad. Jadi Masya Allah Rabbi Salli Alaihi Muhammad. Itulah di antara tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad.
Dan apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul kan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Dan Nabi SAW sebut, sabru dhiyaun, sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a, ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wasyams, dan bulan itu huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a, dialah menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang, wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya, tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. InsyaAllah saya ucap terima kasih kepada pihak Jabatan Museum, kepada Tuan Pengarah, kepada Tuan Timbalan Pengarah, dan juga kepada pihak National FM yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ni memberikan pengajaran kepada diri saya dan kepada kita semua, supaya kita sentiasa bersangka baik dan menjaga hubungan kita sebaik-baiknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.